Cara ringkasnya beginilah, ada satu konsep yang diamalkan oleh setengah orang, dinamakan sebagai bedah batin. Bedah batin ni lawannya bedah zahir. Kan, pergi hospital bedah zahir, pergi dekat yang berkenaan dipanggil bedah batin. Tuan-tuan dan puan sekalian, bedah batin ni mula muncul dalam masyarakat Melayu kita, dan saya suka sebut, pernah orang mengadu pada saya satu kes yang pernah berlaku di negeri, salah sebuah negeri di Malaysia. Dia menggunakan kaedah bedah batin untuk membuat batu karang, menggunakan kaedah bedah batin ni. Tetapi apabila yang berkenaan tu pergi, lepas dia bedah tu dia balik, tak lama kemudian penyakit dia berulang balik. Dia jadi semakin teruk penyakit dia. Dia semakin teruk penyakit dia dan membawa kepada kematian. Rupanya tuan-tuan, kita sebenarnya tidak boleh mempercayai secara bulat-bulat tentang kebenaran bedah batin. Kita tak boleh nak percaya. Sebab apa? Sebab benda tu tidak teruji. Kita nak ukur dia, kebenaran dia tu macam mana, kesahihan dia, fakta dia, macam mana dia buat, itu tak dapat diukur. Jadi agak sukar. Dalam pada itu kita tidak menafikan. Kita tak menafikan ada ulama-ulama kita dengan karamah yang Tuhan bagi pada dia, karamah Tuhan bagi kepada dia, dia doa, dia sapu baik, itu memang ada, itu tak dinafikan. Tapi itu tidak boleh dikategorikan sebagai bedah batin. Bedah batin sekarang dia mengambil tugas hospital. Hospital buang batu karang, dia pakai gini je, keluar batu karang. Pakai gitu je. Kalau macam tu tuan-tuan, hospital kita relax lah. Tak payah dia buat apa-apa lah. Jadi sebab tu tuan-tuan, saya mencadangkanlah supaya sekarang ni dah ada dah pihak JAKIM dia ada dah, dia panggil etika perubatan Islam. Dia tidak boleh menipu dalam perubatan Islam. Dan dalam bidang bedah batin yang amat sukar untuk dipercayai dan dinilai. Kita nak tahu dia benar tak benar, amat sukar tuan-tuan. Cuma kita dengar cerita orang pergi, dia kata balik jadi. Jadi kemenjadian itu bukan hujah. Pakai jadi je. Kalau gitu tuan-tuan, minum air pun jadi kalau dikejadikan. Dan adalah satu konsep dalam sadaqah. Sadaqah ni kebetulan. Tuan-tuan pergi doa kubur, balik sembuh. Boleh tak tuan-tuan kata doa kubur jadi? Ini bukan alasan, itu sedapah kebetulan aja. Begitu juga kadang-kadang dia gunakan kaedah batin, dia menjadi. Tapi kejadian itu bukan kerana berdasarkan saintifik, bukti yang lengkap, itu tidak lebih daripada kebetulan aja. Sebab tu bagi pandangan peribadi saya tidak menggalakkan tuan-tuan bila mendapat satu penyakit terus pergi jumpa seorang hamba Allah yang dikatakan mahir menggunakan kaedah bedah batin. Sebaliknya, kalau tuan-tuan nak dijumpa hamba Allah yang boleh menjampi menggunakan ayat Quran sebagai satu ikhtiar, silakan. Itu memang ada galakan. Tapi menggunakan bedah batin dia. Yang kedua, hak keramat tadi tak. Karamah. Orang Arab panggil karamah. Orang Melayu panggil keramat. Orang Kemamah panggil ruti keramat. Itu lain. Jadi keramat lah. Kurniaan Allah bukan kita boleh cipta. Maknanya kadang-kadang orang tu dia buat satu benda memang jadi, kehendak Allah. Tapi ada masa dia buat tak jadi. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, masa dia baca khutbah tuan-tuan, dia nampak tentera Islam dikejar oleh tentera musuh, hampir kalah. Maka Sayyidina Umar berkata, ya Sariyah al-jabal, wa Sariyah, berlindung balik bukit. Tetapi apabila Sayyidina Umar sembahyang pada masa akhir hayatnya, Sayyidina Umar takbir tuan-tuan, datang Abu Lu'lu'ah, tikang dia. Kenapa Sayyidina Umar tak boleh baca? Tadi dia duduk atas mimbar, dia nampak tentera Islam hampir kalah. Dia kata, ya Sariyah al-jabal. Tiba-tiba duduk dalam masjid, Abu Lu'lu'ah mari ikut belakang, tikang, dia tak nampak. Kerana karamah itu kurniaan Tuhan, bukan ciptaan Umar bin Al-Khattab. Sebab tu kita tak nak tu. Sebab tu tuan-tuan, dalam soal perubatan kita kena merujuk kepada hukum adat. Siapa yang pakar kebiasaan dalam bab bedah? Yang ketiga tuan-tuan, kalau nak dipanggil bedah-bedah batin, dia lebih berbentuk, kita panggil macam konseling, nasihat lah. Orang sudah kecewa, sadar dan sebagainya, panggil datang jumpa seorang ustaz pun bedah batin dalam bentuk memberi nasihat, membedah batin dia, mencari punca pasal apa dia menagih dadah, menjadi punca pasal apa jadi malah, menjadi punca pasal apa bahan duit masjid, misal katalah. Tuan-tuan tahu tak sekarang ni orang memancing ada dua jenis, memancing.
memancing di tepi pantai, memancing di masjid. Sekarang ni orang mancing masjid, masjid Latong boleh ada menggunakan satu peralatan yang sangat canggih. Pening masjid ya. Sekarang ni kita bedah batin ya, dalam bentuk nasihat. Mari, pasal apa kamu boleh mencuri? Cara rawatannya begini-begini. Setakat tu dalam Islam. Ini dipanggil islahun nafs atau disebut sebagai tazkiyatun nafs. Adapun bedah batin pakai tangan gini ya, jatuh belah takut mula. Ini perlu tengok ya. Yang keempat, memang benar ada kemungkinan yang berkenaan menggunakan khidmat jin. Kalau dia menggunakan khidmat jin tak nafi. Contohnya, kalau tuan-tuan pergi orang guna khidmat ni, contohnya antaranya ialah bila tuan-tuan pergi rumah dia tu, naik atas tangga dia pun sebut lalu, aku tahu dah. Kita dah ada kata, oh tahu dah, hebat dia. Sebab jin tadi dia telah berwhatsapp dengan mana awal-awal lagi ya, geng-geng dia, pulang mari wajak ke tuamu, dia ni nyakit bak ni. Jin sama dia tuan-tuan, dia nyampaikan maklumatnya pantas. Tetapi ingat, jin maklumat dia satu betul, 900 lebih tak betul. Satu betul, 99 tak betul. Berwaspada dengan jin. Berwaspada tuan-tuan. Jangan duk puja jin. Banyak lagi nak puja. Bunga raya boleh puja. Nak puja jin. Berhati-hati deh. Kalau tuan-tuan duduk di gompok jin tak apa, tu nama. Dia puja jin jangan. Itu saya nak cerita, jangan mudah terpercaya. Jangan mudah terpedaya. Banyak dah, habis ribu terlibat perubatan seperti ini. Sebenarnya satu penipuan sahaja. Perlu berwaspada. Saya tak buat buku rata tuan-tuan, saya ajak tuan-tuan berwaspada, saya kata. Apalagi yang menggunakan khidmat jin. Jin satu makhluk yang cukup kuat menipu.